والعلماء والشهداء والصالحين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Segala syukur kita kepada Allah. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama lagi untuk meneruskan pengajian bulanan kita dengan menggunakan minggu ni kitab Minhaj Ulumul Fiqh. Kita masih lagi di dalam fasal yang ke-17 yang membicarakan pembahagian ilmu fiqh. Dan kita telah pun menghuraikan sebahagian daripada kesimpulan pada halaman yang ke-194 daripada 19 kesimpulan yang telah digariskan oleh pengarang kitab kita ini dalam perbincangan berkenaan dengan pembahagian ilmu fiqh. Yang mana kita telah faham, insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita terangkan berkenaan dengan ibadah, muamalah, munakahah, jenayah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan 4 perkara itu. Kemudian kita telah huraikan juga berkenaan dengan kenapa perlunya pembahagian itu dan apakah yang terkandung di dalam bahagian-bahagian tersebut. Kemudian sambungan kita yang ke-16, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Peribadatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah peribadatan yang dilakukan dengan ikhlas, hati yang bersih dan suci, tidak bersifat riya, muraqabah, yakni berjaga-jaga di dalam peribadatan dan mengerjakan ibadah dalam waktunya. Baik, yang ni kita nak huraikan sikit sebagai kesimpulanlah. Kalau kita tengok dalam huraian yang terdahulu, walaupun ada dah didatangkan dalil-dalil berkenaan dengan perlunya untuk kita mengikhlaskan hati kita, kan? Yang mana peribadatan ini adalah satu bentuk pengabdian. Bila kata ibadah ialah ketaatan, ketaatan kita dalam melakukan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat pula dalam kita melaksanakan ibadah itu, bukan hanya sekadar tangkap muat. Istilah dia kata, tangkap muat ni janji buat. Tetapi peribadatan itu mestilah dilakukan dengan sepenuh kebaikan, dengan sempurna. Sempurna itu bukan hanya pada aturan pelaksanaan dia, sebab setiap pelaksanaan ibadah itu dia ada syarat-syarat dia ada rukun-rukun dia yang perlu kita patuhi. Macam solat dia ada 13 rukun, begitu juga puasa ada dia punya syaratnya, bila bermula waktu dan bila boleh berbuka dan apa yang perlu dijaga sewaktu kita berpuasa itu. Begitu juga mengeluarkan zakat, adanya tempoh waktu yang wajib kita keluarkan. Kalau kita keluarkan belum pada waktunya, maka tak terangkat kewajipan itu. Dan begitulah seterusnya. Pada setiap ibadah itu ada aturannya.
Dan yang paling penting dalam pengabdian kita itu, pelaksanaan dia ialah amalan hati. Selain daripada amalan yang zahir, daripada rukun, daripada wajib-wajib yang kita lakukan secara praktikalnya, maka keutamaan yang Allah Ta'ala akan nilai juga. Juga tu maksudnya yang zahir pun ditengok, yang lebih utama ialah pada batinnya, iaitu sifat ikhlas. Sebagaimana yang telah kita huraikan juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, kita datangkan ayat di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah Ta'ala perintahkan, wa ma umiru, tidaklah aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk mengabdikan diri, melakukan segala ketaatan itu mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan ni maksudnya kita tidak boleh meletakkan sesuatu yang bergantung pada tujuan ibadah kita itu. Kalau istilah kitab turah dia kata ta'aluk, tak boleh kita ta'aluk dengan sesuatu yang lain, maknanya tak boleh kita kaitkan, tak boleh kita letakkan tujuan ibadah itu melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu daripada sifat yang dikatakan kita telah melakukan tidak ikhlas, tak ikhlas ni maksudnya syirik lah, mudah faham macam tu. Lawan daripada ikhlas tu ialah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka antara tujuan-tujuan yang mungkin mudah untuk lekat pada hati kita ialah sifat-sifat yang menunjukkan kita itu buat bukan kerana dia, iaitu antaranya sifat riak. Dia datangkan di sini sifat riak. Riak ni pasal apa? Bila kita buat tu nak tunjuk kepada orang. Dan banyak berlaku di kalangan kita ni, bila kita nak tunjuk ke orang, depan orang barulah cantik amalan kita itu. Maka terzahir juga pada amalan praktikal. Tapi kalau kita seorang-seorang, wallahu a'lam, mungkin yang tu yang akan menyebabkan amal kita tak sempurna. Dan waktu seorang-seorang kalau sembahyang di rumah, dengan baju pun tak sempurna, kepiah pun kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak. Janji dia kata tutup aurat sudah. Tapi kalau main masjid, dengan sempurnanya, dengan jubahnya, dengan ridaknya, dengan serbannya, dengan minyak wanginya, lengkap, komplit. Untuk apa tu? Mungkinlah dia kata kumai ni Allah Ta'ala perintah wazinu. Allah Ta'ala suruh kita perhiaskan. Untuk kita datang masjid ni Allah Ta'ala suruh kita berhias-hias. Mungkin. Maknanya kita tujuan tu untuk kita nak ikut perintah Allah. Jadi kalau itu tujuan kita, insya-Allah. Tapi kalau mai ni, lagi kalau orang kata apa pula busuk aku ni, pakai pun tak kemas lagi orang kata. Maknanya terlintas dalam hati dia buat lagu tu pasal apa? Sebab orang kata. Maka bila itulah yang dia lakukan, walaupun cantiklah tadi, sebab tu dia tengok tang mana kita channel hati kita tu. Kalau lillahi ta'ala mai masjid pakai elok pasal Allah Ta'ala perintah, faham ayat tu, kita buat bukan kerana manusia, kerana Allah Ta'ala perintah, maka itu akan dapat kebaikan dan hilanglah sifat riak itu. Tapi kalau ada tujuan kerana manusia ataupun kerana mengharapkan kesenangan kepada manusia, hanya itu saja tujuan kita, maka termasuklah dalam keadaan riak yang dimaksudkan itu. Ataupun mengharapkan sesuatu daripada pujian manusia, maka itu juga termasuk dalam kategori yang wujudnya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Khafi ni orang tak tahu, kita saja dengan Allah Ta'ala saja yang tahu tentang amalan-amalan kita itu. Baik, kemudian dia kata lagi di sini muraqabah. Muraqabah ni ialah yang ni juga kita telah huraikan dulu tuan-tuan, panjang lebar. Sebab tu tajuk ni agak panjang kalau kita hurai beberapa pertemuan yang lalu. Yang mana muraqabah itu merujuk kepada kita kena sentiasa merasai diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena sentiasa, bukan hanya pada waktu ibadah saja. Waktu lain sama, tapi dalam keadaan ibadah lebih-lebih lagi lah. Ketika solatnya, ketika kita melakukan ketaatannya, kebaikan dan sebagainya, kita kena sentiasa merasai Allah Ta'ala sentiasa memerhati, menilai, walaupun sekecil-kecil lintasan hati akan diperhati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sebab itulah dalam bab ini tuan-tuan, Imam Ghazali panjangkan huraian dia berkenaan dengan bagaimana kita patut malu di hadapan Allah. Kena rasa sifat itu. Kan? Bila kita bermunajat, solat, kan? Kita baca bacaan di dalam solat tapi hati kita lalai, maka yang tu perlu kita perhati dan kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita nak muraqabah, menghampirkan diri ni ialah dengan kita sentiasa merasai Allah Ta'ala maha mendengar apa yang terlintas dan apa yang kita bisikkan di dalam hati kita. Apa yang kita khayalkan pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat mengetahui dan mengambil tahu tentang perkara tersebut. Maka kita kalau dah faham macam ni, fahamlah kita. Kita boleh tahu Allah Ta'ala terima tak semayang kita tu. Contoh semayang. Bab-bab alim bersama lah. Sedekah. Macam tu juga. Kan? Pergi haji lagi-lagi. Pergi haji, pergi umrah. Kan? Yang tu orang nampak dengan pakaian kita. Walaupun ramai-ramai kita pergi lah ni tuan-tuan kan. Tapi hak pergi umrah ni kita tengok trend lah ni pula. Orang selalu duk up dalam Facebook, TikTok. Dia suka duk, tak tahulah. Kita tak boleh nak kata seseorang tu tak ikhlas. Wallahu a'lam. Tapi kita khawatir perbuatan-perbuatan itu akan menimbulkan sifat-sifat yang kita sebut tadi ni. Hilang keikhlasan. Maka rugilah segala amalan-amalan yang kita telah lakukan, sedangkan sepanjang perjalanan dengan amal ibadah yang kita buat tu akan dapat pahala banyak. Tapi dia akan hilang macam tu saja bila kita lebih kepada suka tengok like orang. Tambah pula ahli TikTok dia tengok kalau dapat berapa K tu Allah. Dapat pula dia punya imbalan dia mungkinlah dah pernah masuk lah, mungkin masuk duit lah. Bila dah masuk dalam dia punya akaun duit, maka dia dah mula gairah. Sampai dia buat benda-benda yang bukan-bukan nak dapat sesuatu like daripada orang. Bila tengok ramai yang view yang dia buat tu. Lah ni kita tengok nak doa depan Kaabah pun duk pasang lagi. Pasang so lepas tu duk kata okey. Dia tengok komen, saya boleh tolong doa apa semua. Yang tu makna benda-benda macam tu dia akan menghilangkan segala tujuan ibadah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita tengok dari segi falsafah haji dan juga umrah, kita disuruh pakai pakaian yang menghilangkan segala kemewahan dunia. Pakai kain ihram tu tak ada apa dah kira. Tak terselit dah. Dengan rida. Kalau sini pun nampak, nampak lebih sikit, nampak hebat sikit kan. Tak, kalau pakai ihram tu dah Allah Ta'ala suruh kita, dah didik hati kita waktu tu supaya kita tinggal dah dunia-dunia ni. Tapi lah ni dah jadi satu trend terbawa-bawa pula. Dalam amalan-amalan kita itu untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan lebih kepada seronok kita melancung. Itu yang berlaku tuan-tuan. Jadi kita khawatir. Bukan kita nak menghukum. Bukan kita nak menghukum. Sebab orang lah ni kadang-kadang dia cepat terasa. Bila kata lagu ni, ni ustaz nak kata kat kami lah ni. Tak apalah. Kalau hampa nak ambil hati, ambil lah. Cuma di sini kena faham. Allah Ta'ala lebih akan cemburu dengan apa yang kita buat. Allah lebih cemburu dengan perbuatan kita. Walaupun kita dah menampakkan ibadah kepada dia, tapi Allah Ta'ala tak mau benda-benda yang macam tu. Allah Ta'ala tak suka setiap perbuatan kita itu diselit dengan tujuan-tujuan dunia dan mengharapkan daripada manusia. Sebab itu ada juga kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan pernah Allah Ta'ala dan Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala menempelak orang yang sesuatu perbuatan yang dia buat tu dia mengharapkan pujian manusia. Sehingga kan Allah Ta'ala kata kalau hampa rasa hampa di akhirat besok ni lah, ambillah amalan tu pada siapa yang hampa hajatkan. Kalau kita dah ni duk ribu-ribu like, juta-juta like, orang duk bagi sampai dapat duit, ambil lah. Dan di akhirat tu bawalah yang tu kalau kau boleh menyelamatkan kita di api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hak dunia, dapat dunia je lah. Di akhirat tak ada dah. Sebab tu biar lebih baiklah apapun ibadah yang kita nak buat, cubalah kita sembunyikan daripada pandangan manusia, lebih kita tumpu kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu kita masa tak perlu kepada handphone smartphone ni, kita bolehlah bawa 3 selipang. Abang nak telefon, perlu juga di sana.
Tapi lah ni mau tak mau kena bawa pula. Jadi bila dah ada kamera ni, takkan nak bawa saja kan. Sebab tu tuan-tuan pernah saya bawa jemaah, kita dah pesan dah waktu selepas tawaf wada' jangan ambil gambar kecuali bila sampai di hotel. Tapi tengoknya tuan-tuan, satu bas semua kena bayar dam. Pasal apa? Pasal mereka pergi buat lepas habis sonok pula, bukan balik lagi pun, baru nak pergi taif je kan. Ada lagi masa panjang lagi kat masjid tu, tapi what time tu lah juga dia orang tak bagi bantu tu lah juga nak tangkap gambar. Habis-habis tawaf tu sonok ya, duk pergi pusing lagi kat bawah, duk tangkap gambar pula. Kita kata yang tu sebagaimana telah diputuskan dalam muzakarah haji tentang batalnya tawaf wada' dengan sebab kita melengah-lengahkan antaranya dengan kita tangkap gambar kan. Maka yang tu yang berlaku kan. Sebab apa? Sebab kita lebih suka untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia dan berbangga-bangga dengan amal-amal kita. Ada yang tangkap gambar cara berdoa dia, lepas tu dia forward dalam Facebook dan sebagainya. Itu benda-benda trend lah ni. Jadi maknanya kalau kita faham dari sudut maksud yang khulasah yang ke-16 ini ataupun kesimpulan daripada perbincangan kita dulu, kita perlu tekankan bahawa ibadah yang kita nak buat tu takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya ada lagi sifat-sifat syirik dalam bentuk kita buat sesuatu itu bukan kerana Allah sepenuhnya. Dan kita tidak jaga amalan-amalan itu dengan sebaik-baiknya. So maknanya pada 16 ni faham dua. Satu, hati kita jaga. Yang kedua, dari sudut praktikal. Praktikal tu kena bagi cantik. Sebab tu dalam bab praktikal ni kita kena mengaji lah. Dalam bab solat, aturan dia kalau boleh 2 tahun sekali kita tengok balik, review balik amalan-amalan ibadah. Walaupun kita dah memang solat setiap hari, tapi kadang-kadang ada benda-benda yang kita terlepas pandang. Cara kita duduk sujud, pada anggota sujud yang mungkin terlepas pandang, tak kena dengan betul. Banyak yang kita tengok ada yang tutup dahi, dia sujud tapi dia tak kena dahi dia, tak terbuka dahinya untuk kena di atas lantai. Begitu juga antaranya ketika kita sujud, perut jari ni patut kita tekan, jari kaki ni tapi banyak juga yang terangkat, banyak juga yang tak, hanya ujung saja, tak kena pada perut jari kaki tu. Itu banyak berlaku. Yang ni perlu orang kata apa, diingatkan selalu. Dan kalau boleh 2 tahun sekali buat kursus solat balik, cerita balik benda-benda yang kita lakukan selalu untuk kita nak tengok balik tentang amalan kita ni masih lagi dalam role dia ke ataupun dah gelong dah sikit. Sedang benda-benda dunia pun kalau kita bawa kereta, tayar kita pun walau macam mana bagus kita jaga pun nak kena elemen juga. Sebab kadang-kadang dia lari dah. Lebih daripada 15,000 dia akan lari. 10,000 lah ni kereta dia akan lari dah. Dia punya tayar pun tak sedap nak bawa. Jadi dia kena pergi elemen juga. Betulkan balik. Jadi begitulah juga dengan amalan-amalan kita. Sebab tu kita perlu merujuk, mutalaah balik amalan ibadah kita dari segi praktikal. Supaya benda-benda yang kita buat itu benar mengikut aturan dia. Baik, kemudian yang ke-17 ibadah yang penting dan utama dan menjadi tiang agama Islam ialah ibadah salat atau sembahyang. Dan agama Islam itu tidak akan berdiri kecuali dengan mengerjakan ibadah sembahyang. Okey, ini jelas. Nombor 18, ibadah sembahyang adalah ibadah yang mula-mula sekali diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala dari semua ataupun daripada semua ibadah pada malam Isra' dan Mi'raj secara mukhatabah. Mukhatabah ni apa dia? Iaitu bercakap berhadapan. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan solat itu secara dijemput Nabi SAW untuk menerima ibadah itu. Tidak melalui perantaraan Jibril lagi dah. Terus Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi, dan itu salah satu daripada bukti bahawasanya umat Nabi Muhammad SAW ni adalah umat yang diraikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan diberikan kedudukan yang sempurna. Dan salat itu juga melambangkan satu amalan ibadah yang tertinggi
yang boleh dikategorikan amalan itu boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Waktu kita takbiratul ihram, kita telah memutuskan segala hubungan kita kecuali dengan Allah Ta'ala saja pada ketika itu. Sehinggalah kita salam, baru kita keluar, dan tak boleh kita campur aduk dalam waktu solat itu dengan perbuatan-perbuatan yang lain daripada perbuatan solat. Kalau tidak, dia batal. Itu melambangkan kesempurnaan, dan ibadah itu adalah salah satu ibadah yang cukup hebat berbanding umat-umat yang lain hanya menerima wahyu melalui perantaraan Jibril kepada nabi-nabi mereka, banding dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanpa wasitah, iaitu tiada perantaraan Jibril. Jadi ibadah solat ini adalah satu ibadah yang akan dihisab oleh Allah Taala mula-mula sekali. Awwalu ma yuhasabullahu yaumal qiyamah as-salah, atau kama qala. Awal-awal yang Allah Taala akan hisab pada hari kiamat. Makna benda yang bila buka buku catatan amal, panggil nama seorang Muhammad, datang. Kita duduk di depan tempat untuk kita dihisab, maka mula sekali yang Allah Ta'ala akan cek ialah amal ibadah kita. Kalau solat kita tu sempurna, baik, elok, insya-Allah akan baiklah segala-galanya. Tapi amalan ini tuan-tuan, sebelum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun malaikatlah yang Allah Taala wakilkan ataupun tugaskan untuk setiap kita ni adalah kiraman katibin, dua orang malaikat yang sentiasa menulis baik dan buruk kita. Sebelum malaikat yang menulis sesuatu amalan itu diterima ataupun tidak, amalan kita ini akan dipersembahkan dahulu oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu anhu tentang Nabi, dia pernah bertanya kepada Nabi tentang amal solat ini, dan begitu juga amalan-amalan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara ringkasnya dalam kita nak sebut ni, hadis tu panjang, yang mana setiap amalan kita ni akan lalu pintu langit. Setiap pintu langit ni ada malaikat yang jaga, dan malaikat akan saring amalan-amalan kita itu daripada hal zahirnya sampailah ke batinnya. Kalau ada sifat riya, ujub, apa segala ni, benda-benda yang dikatakan sebagai dosa batin ni, akan terhalanglah amal kita itu untuk sampai dan diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ada di peringkat langit pertama, kalau sekiranya amalan kita tu tak lepas, malaikat kata campakkan kembali amalan dia tu ke muka orang yang buat tu, umpama kain buruk. Tapi kita tak perasan lah. Sebab tu bila kita buat sesuatu amal, khususnya solat, bila sembahyang tu tak diterima, kita rasa malas dah nak buat. Lepas tu tak berapa nak bersemangat dah. Sebab apa? Amal itu telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata para ulama, antara sebab-sebab kalau kita dapat rasalah dalam diri kita, kita melambat-lambatkan solat, kita melalaikan solat, kita mengabaikan kesempurnaan solat, itu tanda ataupun petanda kepada amal solat itu sebenarnya telah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Taala tak terima, tak ada lah dalam catatan amal. Kalau kita buat hal lain bagus pun, solat, sembahyang, zakat ke, puasa ke, banyak sekalipun, maka disebabkan solat kita tadi tidak ditulis sebagai amalan yang dilakukan kerana banyaknya amalan-amalan syirik khafi yang kita buat tadi, maka dia akan menyebabkan amal-amal yang lain ni tak dapat syafaat. Maksudnya akan terhalang daripada mendapat kebaikan untuk masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kita nak kena muhasabah selalu tuan-tuan, bahawasanya solat itu adalah satu yang sangat penting untuk kita jaga dengan segala kebaikannya. Khususnya solat fardu lah. Sembahyang sunat ni ataupun solat sunat tu hanya sekadar penampung, nak bukti bahawasanya kita telah buat sembahyang fardu. Kalau sekiranya sembahyang fardu tu tak ditulis, tapi ada sembahyang sunat qablah dan ba'diyah, maka itu ada tanda bukti yang kita dah buat fardu tapi tak sempurna. Maka sebab itu Nabi galakkan untuk kita memperbanyakkan solat qabliyah dan ba'diyah. Subuh, zuhur, setiap sembahyang tu ada diiringi dengan qabliyah dan ba'diyah. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal lah tuan-tuan secara istiqamah. Kita minta doa pada Allah, moga Allah Ta'ala memudahkan kita, di samping kita dapat menjaga solat fardu ni dengan baik,
kita harap Allah Ta'ala berikan juga nikmat untuk dapat kita menjaga solat sunat selepas dan sebelumnya dengan istiqamah juga insya-Allah. Baik, kemudian yang ke-19, ibadah salat ataupun sembahyang adalah juga ibadah yang mula-mula sekali dihisab oleh Allah dari ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sembahyang itu juga mempunyai peranan penting untuk mencegah mereka yang sembahyang tadi daripada mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan juga mungkar. Okey, ini jelas berkenaan dengan peranan solat itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik. Kemudian kita masuk tajuk yang ke-19, faslun. Muamalat, bab muamalat. Sebelum ni kita cerita bab ibadat. Ibadat itu merangkumi ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah yang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Dan fokusnya ialah solat. Kemudian bab muamalat pula ialah pengertian muamalat. Apa maksud muamalat? Muamalat ialah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan duniawi. Maknanya muamalat ni bukan hanya sekadar bab jual beli, tapi apa-apa urusan yang berkaitan dengan urusan kehidupan manusia. Iaitu urusan hidup manusia sehari-hari. Misalnya berniaga. Itu salah satulah dalam bab kategori muamalat ni, salah satunya berniaga. Kemudian bercucuk tanam juga termasuk dalam bab muamalat. Berternak, membela binatang, bertukang dan sebagainya. Jadi apa saja amalan yang berkaitan dengan cara hidup manusia yang mendatangkan suatu manfaat daripada kerja buat tu tadi. Untuk orang kata apa, untuk hiduplah, kerja-kerja nak hidup. Kerja-kerja untuk kita meneruskan kehidupan kita, untuk dapat makanan dan sebagainya. Baik, di mana manusia itu semenjak lahirnya hingga ke hari tuanya memerlukan makanan, pakaian, rumah, tempat kediaman dan lain-lainnya. Jadi muamalat ini sesuatu yang menghasilkan keperluan kepada hidup manusia. Maknanya sebagai barter lah, barang untuk kita tukar. Kita buat sesuatu nak dapat apa? Untuk dapat makan. Kita buat sesuatu ni dapat duit beli pakaian. Begitulah seterusnya. Perkara-perkara yang berkaitan urusan dunia kita, yang melibatkan jual beli, sewa, kemudian cucuk tanam tu pun melibatkan apa? Jual beli juga lah kan. Bila kita cucuk tanam dapat hasil, kita jual dan dapat. Itu berkaitan dengan perkara-perkara kehidupan kita. Baik, justru itu Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan manusia untuk mereka berehat. Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan manusia untuk mereka berehat dan menggelapkan malam sebagai pakaian dan memberi cahaya terang di waktu siang untuk manusia itu mencari rezeki. Jadi bila kita lihat secara umumnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur kehidupan kita ni. Dan Allah Taala telah disiplinkan tubuh badan kita ni. Dia ada fitrah dia. Bila kita kata disiplin ni, ada fitrah pada kehidupan kita. Sebab itu antara hikmah adanya malam dan siang, Allah Ta'ala dah sebut dalam ayat Quran ni, dalam surah An-Naba. Antaranya ada lagi surah lain pun, tapi yang jelas kita tengok sini surah An-Naba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang bagaimana fitrah kehidupan manusia di atas muka bumi ni. Firman Allah, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Jadi maknanya Allah Ta'ala telah menjadikan kehidupan kita ni perlu kepada tidur. Tidur tu adalah satu keperluan. Sebab tu manusia yang tak tidur, dia tak sempurna. Tapi kalau terlebih tidur, yang tu hilang kesempurnaan lah. Tak apa nak sempurna lah pula. Duduk tang mana pun kira nak lena, habis cerita lah. Lebih-lebih lagi duduk dalam majlis ilmu, lagi dia mudah nak lena. Yang tu bermasalah. Tapi yang kita tengok satu cabaran tentang bila kuliah khutbah. Khutbah ni macam mana kadang-kadang sebelum kita main khutbah, khailu dah siap dah.
Kan mandi semua elok dah. Tapi main time alhamdulillah. Itu mula. Kan mula dia lena daripada situ. Yang tu kita heran. Mujuk tu khatib saja yang tak boleh lena. Kan pasal dia terpaksa nak bercakap. Kalau tidak dia pun boleh lena juga. Agak-agak pasal apa tuan-tuan? Pasal dia syaitan lah. Kan? Syaitan ni memang nak mengurangkan pahala kelebihan Jumaat itu. Sebab sembahyang Jumaat ni khutbah tu wajib. Macam kita main duduk kuliah ni pun wajib. Hak benda-benda wajib. Syaitan ni dia memang akan ganggu kita supaya kita tak boleh nak fokus. Akhirnya kita hilang kebaikan daripada manfaat dia. Sedangkan khutbah itu satu yang memberi semangat, menghidupkan hati, melembutkan hati. Tapi bila kita dah lalai daripada peringatan-peringatan itu, maka habis lah. Sebab tu syaitan cukup ganggu waktu tu tuan-tuan. Untuk kita dapatkan benda yang tak sepatutnya. Baik. Jadi Allah Ta'ala takdirkan tidur itu sebagai rehat. Sebagai rehat untuk kita. Dan kami telah menjadikan malam tu dengan gelapnya sebagai pakaian. Apa maksud pakaian ni? Yang melindungi. Maksudnya waktu tu untuk kita tutup segala keaiban-keaiban kita malam hari ni. Sebab tu malam ni adalah tempat untuk kita bersunyi-sunyi dengan kekasih. Sama ada dengan kekasih zahir kita, isteri, suami isteri. Begitu juga kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu untuk kita bermunajat, untuk kita mengadu kasih, untuk kita memenuhi kehendak fitrah nafsu kita, dengan kita menyembunyikan keaiban-keaiban. Walaupun benda tu semua orang tahu, tapi benda tu adalah satu yang aib pada waktu-waktu yang tertentu. Baik, itu kata para ulama tentang maksud pakaian tu. Namun di sini ada lagi yang dimaksudkan pakaian ini adalah nak menutup segala kekurangan kita, dan waktu tu adalah waktu yang afdal untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni waktu siang kita akan nampak banyak kita terdedah kepada dosa. Maka waktu malam tu waktu yang cukup, orang kata apa, cukup unik. Waktu tu kita akan jauh daripada dosa, dan waktu itulah yang sebaiknya untuk kita berdoa memohon taubat kepada Allah. Dan kami telah menjadikan siang dengan cahayanya, terangnya, iaitu masa untuk mencari rezeki. Jadi Allah Ta'ala takdirkan siang itu fitrahnya adalah untuk kita mencari rezeki daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kata Allah, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah menunaikan solat, makna kefarduan tu, solat tu, maka apabila telah selesai solat tu, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, dan rebutkanlah, carilah. Rebut tu maknanya bersungguh-sungguhlah dapatkan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dalam bentuk kehidupan dunia ni, tuan-tuan. Sebab dunia ni bukan hanya untuk dunia saja, tapi ada juga dunia ni, sebenarnya dunia ni adalah untuk akhirat. Yang kalau kita betul-betul gunakan manfaat rezeki dan juga peluang-peluang kat dunia ni dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dapat manfaat yang besar di akhirat dalam kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini secara mukaddimahnya, bila mana dikaitkan dengan muamalat yang kita nak maksudkan urusan dunia ni, memang dia termasuk dalam rangkuman fitrah yang Allah Ta'ala takdirkan. Sebab tu kita tak boleh lari daripada fitrah ini. Dan kalaupun ada orang yang bila dia dah mengaji, dia nampak tentang pentingnya akhirat, jangan sampai kita lepas dunia ni. Sebab di zaman Nabi SAW, bila mereka takut tentang ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut nak buat dosa, takut pada benda-benda yang dijanjikan tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin manusia lakukan, sampai mereka tak keluar masjid lepas sembahyang, duk tunggu lagi dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, sehingga kan Allah Ta'ala turunkan pula ayat. Allah Ta'ala turunkan ayat tentang perlunya kita mencari rezeki. Wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, atau kama qala. Dan jangan kamu lupa nasib kamu kat dunia.
Sebab di dunia ni kita kena usaha. Nak makan ke apakah, kita tak boleh tunggu orang bagi kita. Sebab itu, walaupun harus kita minta sedekah, tetapi kalau kita jadikan cara minta sedekah tu sebagai satu profession kita. Sebab lah ni ada orang macam tu tuan-tuan. Sebab dia kata mudah. Tapi tipu lah. Telefon orang tu kata susah-susah, orang pun duk hantar duit dalam akaun. Ni banyak. Saya pun duk terima macam-macam tuan-tuan. Kali pertama kita rasa betul itu, kita bagi. Mai bulan kedua dia telefon pula. Dia dah pupuh dah senarai dia tu, hak yang dia akan hubungi. Dan dia duk habang tu benda yang sama. Dia nak kena pergi klinik lah. Dia kata rumah dia tak bayar sewa 6 bulan lah. Benda yang sama. Itu maknanya ada orang yang menjadikan cara dia kutip rumah tu sebagai satu cara untuk dia dapatkan rezeki. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berusaha. Lepas tu orang yang tak berusaha, dia meminta-minta, di akhirat ni ada juga ancaman neraka Allah dengan orang tu akan diheret mukanya ke bawah. Itu antara ancaman bagi orang yang muka tak malu, yang sentiasa duk minta tolong pada orang, tapi tak mahu nak berusaha dengan nikmat ataupun cara yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni, bekerja dan sebagainya. Baik, insyaAllah nanti kita akan sambung dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa lagi maksud yang dikatakan bab yang berkaitan dengan muamalat ni? Kenapa perlu kita bekerja dan bagaimana pula aturan-aturannya untuk menjaga maslahah kepada kehidupan manusia, iaitu antara hubungan sesama manusia. Baik, wallahu a'lam. Sekadar itu dulu aku qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina 'ala siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa 'amalana minal khiyanah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.